Thank you MC Syaktivel, dan terima kasih kepada semua yang menghadirkan dirilah pada petang secara maya. Okay, sebenarnya pada petang ni lebih kepada sharing knowledge berkenaan NDT dan sebenarnya tajuk NDT tu sangat luas. So saya nak tekankan kat sini pada petang ni saya lebih kepada nak sharing knowledge tentang what is the basic for NDT. And one more, dia punya basic tu lebih kepada conventional method. So saya tak akan sentuh tentang advanced NDT lah. Okay, so untuk meneruskan seterusnya saya akan share slide saya. Okay, sekejap. Okay, boleh nampak tak semua? Please sekejap ya. Boleh. Okay, nampak kan slide ni? Okay, sekejap. Okay, so saya akan cuba berkongsilah setakat yang saya tahu berkenaan dengan NDT teknologi, ataupun nama panjang NDT ni adalah non-destructive test. Okay, so what is the basic things that you need to know about NDT technology? So seperti yang dah dijelaskan oleh MC tadi, nama saya Eliza binti Muhammad Yusof daripada Mechanical dan dari Universiti Tun Sen Ong Malaysia. Okay, so untuk yang tak pernah dengar tentang NDT ni adalah satu testing yang tak perlu dimusnahkan. Dia selain daripada NDT, nama lain untuk NDT adalah non-destructive evaluation ataupun examination, ataupun kadang-kadang ada orang panggil sebagai NDI, non-destructive inspection. So dia punya method ni kita nak testing sesuatu objek ataupun sesuatu sistem ataupun sesuatu equipment without kita damage to the structure. So kita boleh gunakan balik objek ataupun sistem atau equipment tu after the testing, dan method tu pun kita boleh repeat kepada tempat yang sama lah. So mungkin boleh repeat guna method yang berlainan ke, mungkin bila awak guna satu method ni result yang dapat tu tak memuaskan hati, awak boleh guna method lain buat dekat objek yang sama, so tak ada masalah. Okay, so tujuannya kita buat NDT ni adalah kita nak check untuk periksa lah dia punya usefulness, serviceability, the integrity of the testing object system or equipment. Dia lebih nak tengok pada dia lebih kepada untuk maintenance lah sebelum apa-apa berlaku kerosakan. So better kita check what is dia punya tahap keselamatan sesuatu objek ataupun equipment tu. So NDT ni sebenarnya agak penting lah, okay. And then the function tu antaranya kita boleh detect discontinuities ataupun flaws. Dan kita boleh juga ada certain method tu kita boleh measure the size ataupun dimension of the flaws ataupun discontinuities. Okay, so ni some of the basic about NDT. Okay, what is the usefulness of NDT? Okay, the testing ataupun inspection tu kita boleh buat sebelum fabrication. Okay, maksud dia sebelum awak nak buat apa-apa pun dia masih dalam keadaan raw material. So maybe awak nak check dulu dia punya condition kan, okay ataupun tak okay, so you can do the NDT. And then during fabrication pun boleh. Kalau masih under construction, then awak rasa perlu buat NDT, so boleh juga buat. Apabila kita dah siap pun dah jadi finished product, so you also can do the NDT. Dan after semasa service, okay, kalau contohnya dekat sesuatu plant tu, walaupun dia sedang dalam service, so kita tak perlu shut down the plant, kita boleh terus buat inspection of NDT kalau diperlukan lah. Okay, so itu adalah kegunaan of NDT, okay. So biasanya sebelum ni sebenarnya NDT ni dia adalah satu teknologi yang dah lama ada lah, cuma mungkin dekat Malaysia sebelum ni dekat higher learning dia agak kurang popular. Mungkin pada pendapat saya sendiri, mungkin disebabkan oleh kita untuk jadi expert in NDT ni kita perlu menjadi seorang yang ada yang
personal yang ada cert dia sebab dia ada cert dia sendiri dan dia perlukan pengalaman lah supaya kita boleh tahu apakah taktik-taktik yang kita boleh buat dekat entity sebab teknik method of entity ni terlalu banyak lah, ada beberapa lagi dan salah satu sebab lain yang saya boleh kenal pasti kenapa dia agak tidak popular di dalam higher learning ni sebab mungkin alat-alat dia pun agak mahal dan kita pun sebenarnya kekurangan expert di dalam higher learning. So biasanya NDT ni orang buat dia punya training ni untuk yang hands on, yang untuk training school, okay, yang untuk macam contohnya higher learning seperti university ni sangat jarang kita dengar lah, tapi sejak akhir-akhir ni dia semakin mendapat perhatian, okay. Okay, so macam saya cakap tadi, salah satu fungsi dalam NDT ni kita nak detect flaws or discontinuities. So ini hanyalah beberapa contoh flaws ataupun discontinuities ataupun nama lainnya kita boleh panggil dia sebagai defect. So kalau awak tengok pada gambar raja yang first ni, dia adalah ideal well. Okay, yang selalunya digunakan NDT ni kita nak check dia punya quality of welding. Itu yang biasanya orang gunakan lah. Selain daripada tu kita pun boleh check maintenance untuk parent material. Contoh parent material ni kita boleh check dekat pressure vessel, dekat boiler dan sebagainya lah. Okay, so first types of flaws tu yang agak famous juga adalah cracks. So macam awak nampak dekat sini, cracks kat sini kan. Okay, so kita boleh detect cracks ni. Okay, kalau dia dekat permukaan, dekat surface, kita boleh terus nampak dengan mata kasar. So maybe awak kata tak payahlah buat NDT kan. Tapi macam mana kalau crack ni sebenarnya dia boleh menular sampai ke dalam lah. So awak tak dapat nak measure what is the depth, what is the height of the crack. So that is where you need the NDT punya method. And then other than crack, kita ada juga porosity. Okay, porosity ni pun dia depends kepada proses of welding tu lah. Ada beberapa proses welding ni yang akan boleh menyebabkan terhasilnya porosity. So porosity pun kita boleh detect by using NDT. And then undercut. Okay, undercut ni sebenarnya kita boleh guna NDT tapi yang paling simplest iaitu guna vision test lah. Maksudnya kita just gunakan mata kasar sebab kita macam biasanya kita boleh tengok terus. Okay, macam contoh ni kita boleh terus nampak. Okay, slide inclusion ni pun disebabkan teknik masa-masa welding tu mungkin welder masa dia welding dia tak perasan ada termasuk benda asing dekat tempat kita nak welding and then dia terus welding. Jadi bila benda asing tu berada di dalam welding, di dalam tempat welding tu dah siap welding, dia akan jadi slack. Yang itu pun dia boleh menyebabkan dia punya welding tu tak kuat sebab ada benda asing kat dalam tu. So itu pun kita boleh detect walaupun dia dekat bahagian dalam. Okay, kalau yang seterusnya dia adalah spatter. Yang ini yang saya faham gambar ni dia adalah bukannya dia dekat area HAZ iaitu dekat heat affected zone. Tapi dia lebih kepada dekat kawasan perimeter lah dan dia bersebelahan lah sebenarnya. Okay. And then incomplete fusion. So incomplete fusion ni sebenarnya bila welder tu dia welding tak penuh. So dia ada kosong lah sebenarnya kat sini ataupun nama lain bagi incomplete fusion adalah lack of fusion, LOF. Okay, and then seterusnya kita ada incomplete penetration. So kalau incomplete penetration ni dia lebih kurang sama macam incomplete fusion, cuma incomplete fusion ni dia dekat dinding tepi ni. Kalau yang incomplete penetration ni dia dekat bahagian root of the welding, kat bawah ni lah. So kalau awak punya structure tu contohnya pipe dia tak bertutup, dekat hujungnya dia tak bertutup, mungkin awak boleh raba sekejap kat bahagian bawah tu kan, dekat bahagian root of the welding tu awak kadang-kadang boleh rasa dia tak cukup welding. So tu dipanggil incomplete penetration ataupun nama lain dia adalah lack of penetration, LOP. Okay, tapi kalau pipe tu ditutup, so awak tak boleh nak raba-raba ke apa, so awak boleh guna NDT lah untuk detect the LOP tu. And then overlap ni pun kita boleh tengok dengan mata kasar, cuma kalau awak nak measure dia mungkin maybe you need the NDT method juga for measuring the overlap tu lah. Okay, so ni adalah some types of flaws. Selain daripada NDT ni dia nak check types of flaws,
Dia boleh juga kita check kalau ada corrosion. Okay, corrosion ni biasanya kita tahu dia akan menyebabkan sesuatu contohnya lah dekat piping kan, dia boleh mungkin menghakis dinding pipe, so dia akan jadi lebih tipis. So kalau kita buat NDT, contohnya UT, kita boleh detect dia punya ketebalan of pipe. Kalau dia normal, tak ada apa-apa, orang cakap tak ada apa-apa corrosion, so dia tak akan menipis. Jadi kita boleh detect ketebalan dia lah. So berapa, contoh tebal pipe tu mungkin 25 mm kan. And then bila awak buat dekat parent material, awak buat NDT, and then dapat detect dekat certain pipe dia punya tebal tu tiba-tiba 20 mm. So dekat situ kita mungkin boleh dapat agak dekat sinilah bahagian pipe yang menipis disebabkan oleh corrosion. Yes, tu antara function lain of NDT. Okay, so NDT ni dia ada refer kepada standard iaitu ASME 5. Okay, ASME 5 ni biasanya procedure for NDT inspection. Dia merangkumi kedua-duanya, konvensional dan juga advance. Dan di dalam ASME ni dia dah mention apa-apa program pun as long as it complies with ISO 9712, dia akan dia punya cert tu boleh diterima untuk satu dunia boleh pakai cert NDT tu. Okay. Okay, so untuk seterusnya, selepas saya kenakan terangkan sedikit sebanyak tentang types of laws, apakah function of NDT, the usefulness of NDT. So dekat sini saya akan teruskan dengan types of NDT. Okay, macam saya cakap tadi, NDT ni dia ada banyak sangat method. And then setiap method ni ada dia punya cert yang tersendiri, dan setiap cert ni dia ada level-level yang tersendiri. Okay, so yang saya akan terangkan kat sini hanyalah yang berkaitan dengan conventional method. So yang agak famous dekat industri lah sebenarnya yang saya pilih. Sebenarnya dia tak limit setakat 5 ni saja. Dia boleh ada lebih daripada ni. Saya tak letak semua, tapi yang saya terangkan dekat sini yang selalu diguna pakai di dalam industri dekat Malaysia dan mungkin juga dekat luar lah. Okay. Okay, first adalah visual testing, VT, and then second is penetrant testing, PT, ataupun nama lain dia adalah dye penetration, DP, and then third is the magnetic particle testing, MPT, the fourth one is radiographic testing, RT, and the last one is the ultrasonic testing, UT. Okay, kalau sesiapa ada soalan boleh terus interrupt saya tak kisah pun. Okay, and then first saya akan mulakan dengan visual testing. So daripada perkataan dia pun kita dah dengar dia cakap pasal visual. So bila visual ni adalah paling basic method. Maksud dia awak boleh nampak dengan mata kasar lah. Dan mungkin awak perlukan aided contoh optical instrument. Okay, contohnya dalam gambar rajah yang ini. Okay, kalau nampak dia ada satu cermin kat sini kan optical ni, sebab awak bayangkan awak cek gigi, doktor gigi tu nak tengok gigi bahagian dalam, dia tak nampak, so dia perlukan bantuan cermin yang macam ni. Okay, so sama juga macam visual testing ni. Bila kita nak tengok bahagian dalam yang kita tak boleh nak masuk, contoh macam mana kita nak tengok masuk kepala tak muat ke apa kan, so kita akan masukkan cermin ni. Okay, yang ini dia lebih kepada nak inspect dekat bahagian bowl, dekat bahagian nut, ada tak karat ke, crack yang mungkin kita boleh nampak dengan mata kasar, yang dekat surface crack lah. Okay, so kita boleh gunakan bantuan daripada optical instrument ni. Okay, another example of visual testing adalah borescope. Okay, borescope ni pula dia pun kita tengok dengan mata kasar. Okay, dia macam contoh kat gambar yang kedua ni. Okay, yang orang ni pegang dia membawa alat borescope yang portable sebab dia boleh bawa dekat badan dia ni. Ada alat borescope yang kita kebanyakannya portable lah, senang nak bawa, tapi yang ni lagi mudah sebab dia boleh pakai kat badan dia. Okay, kalau awak nampak ni dia nak tengok bahagian dalam blade, so macam mana awak nak masukkan kepala awak dalam blade? Memang tak boleh lah kan, sempit, sebab tu dia gunakan borescope. Okay, kalau nampak sini macam ada satu kabel. Benda ni sebenarnya adalah dekat hujung dia ada kamera. So kamera yang hujung ni bila kita dah masukkan dekat dalam blade ni, dia akan inspect lah mana yang kita nak tengok bahagian yang kita nak inspect tu.
And then dekat bahagian mesin dia ni ada kamera dia. So bila kita dah jumpa, mungkin awak terjumpa ada karat ke dekat permukaan tu, dekat bowl ke, so dia akan capture dekat sini. Jadi inspector ni dia akan capture seberapa banyak image yang dia orang nak, and then baru dia akan analyze what is the type of defect lah yang ada dekat situ. Okay, so untuk limitation of visual testing ni, dia hanya boleh buat inspection pada permukaan, pada surface sahaja. So kalau berlaku dekat dalam permukaan lah, subsurface, so kita tak boleh nak detect langsung. Sebab ni dia hanya menggunakan normal human eyes. So itu adalah basic explanation about visual testing. Okay, so far ada soalan? Tak ada ya? Okay, so saya akan teruskan dengan next method, which is the penetrant testing, PT, ataupun biasanya orang dekat site dia panggil DP, iaitu dye penetration. Kenapa dia panggil dye penetrate? Sebab kita memang gunakan dye, color yang kita semua tu kan, kita gunakan dye, itu one of the punya alat yang kita gunakan untuk dye penetration ni. So kalau kita masuk dekat site, contoh dekat refineries, biasanya diorang memang selalu guna DP ni sebab first dia punya barang-barang dia agak murah. Okay, dia agak murah dan dia punya prosedur tu dia agak simple berbanding yang lain lah, kecuali yang VT tadi tu lagi simple, tapi VT tu banyak limitation kan, dia tak boleh nak tengok dekat dalam structure semua. Untuk dye pen ni dia pun lebih kurang, dia macam detect, tak adalah permukaan, ada juga subsurface lah tapi tak dalam sangat. Okay, untuk basic principle untuk DP ni ataupun PT, dia dipanggil capillary action. Okay, kalau sesiapa yang pernah buat ujian untuk ambil darah yang dekat jari tu, mula-mula dia akan cucuk sikit jarum kat kita punya hujung jari kan, and then akan keluar sedikit darah. Lepas tu kalau perasan, nanti ahli farmasi tu akan letak satu tiup dekat dengan darah dan darah tu akan masuk dalam tiup. So dia punya basic action tu lebih kurang macam tu lah yang DP ni. So bayangkan dia macam tu, dia akan sedut. Bila ada crack, so dye yang kita sembur dekat permukaan tu dia akan masuk dekat dalam crack tu. Okay, so that is the basic principle of DP. Okay, so saya akan terangkan sikit lah dia punya steps tu. Okay, first step tu untuk gambar yang first ni kita dapat detect, mungkin awak nampak kan, ataupun mungkin tak nampak ada defect open to surface. Okay, bila dia cakap defect open to surface, it means that DP ni pun dia hanya boleh detect crack ataupun defect pada permukaan sahaja. Okay. And then awak akan bersihkan dahulu permukaan yang nak di-inspect, yang nak ditest tu. Bersihkan betul-betul sebab kita tak nak ada apa-apa benda asing pun dekat permukaan dia. Bila dah bersih, kita akan apply the penetrant ataupun dye. Kalau awak nampak ni warna merah. Memang warna ni sebenarnya tak adalah limit tu warna merah saja, tapi memang biasanya orang pilih warna merah sebab dia orang cakap inspector lah yang buat tu, dia kata dari jauh pun kita boleh nampak kalau ada crack, kita dah boleh nampak dah sebab dia warna merah. Dia tahu situ ada crack tu, okay. So that's why dia pilih, biasanya warna merah ni orang kata the famous color lah for DP. And then bila dah sembuh ni, kita akan tunggu lebih kurang 5-10 minit lah, agak-agak dia dah, kalau ada crack tu dia dah meresap ke apa. And then kita akan remove excess penetrant, kita akan lap permukaan tu bagi bersih. Okay, dekat permukaan tu kita nampak dah tak ada warna merah. Okay, bila dah bersih, kita akan letak developer. Okay, biasanya yang dekat site saya nampak, mereka akan letak selotip berwarna putih. As long as background dia warna putih. So awak akan letak kat situ. Sebab developer ni, dia punya function ni adalah untuk absorb the remaining dye for interpretation. Okay, maksud dia dekat situ, tadi step yang keempat, awak dah lap bagi bersih. Kalau tak ada crack, so maknanya memang tak ada dye langsung. Tapi kalau kita letak developer, tiba-tiba ada keluar warna merah. So it means that ada crack lah dekat situ ataupun ada apa-apa defect lah kan, tak semestinya crack. So itu function developer, dia akan menyerap yang remaining dye tu untuk kita buat ini analisis lah. Okay, and then the dye in the crack will come out and become visible. Okay, itu adalah function of developer. Okay, yang keenam ni, bila kita dah tahu ada crack kat situ, kita akan try to interpret the flaws. So again, DP ataupun PT ni dia lebih sesuai untuk kegunaan inspection pada permukaan sahaja.
Okay, tapi this method is quite popular dekat site refineries lah yang saya nampak. Okay. Okay, so the pros and cons of PT tadi. Okay, first untuk pros, untuk dia punya kebaikan dia adalah high sensitivity, and then dia boleh melibatkan banyak material, tak semestinya cuma carbon steel ke apa ke, dia boleh melibatkan dengan komposit yang lain lah. Okay, sebab ada certain method ni dia hanya melibatkan contohnya magnetic material sahaja ke. Okay, so untuk PT ni dia boleh melibatkan banyak material. And then kita boleh buat rapid inspection. Macam saya kata tadi, dia punya steps tu agak mudah dan simple. So awak boleh buat terus macam on the spot lah. Ada semua barang terus buat. Dan dia tak perlu buat calibration apa semua. So dia agak simple kat situ. And then dia boleh juga melibatkan complex shapes as long as benda tu masih dekat surface. Lepas tu again dia adalah visual inspection juga sebab kita boleh tengok dengan mata kasar. Dan dia adalah portable, macam saya kata tadi, mungkin awak cuma perlu bawa dia punya pembersih untuk bersihkan permukaan, kain lap, dye dan juga selotip lah. So itu saja yang perlu dibawa, so dia sangat orang kata convenient nak bawa ke mana-mana pun. And then very low cost, okay. And then dia punya cost tu, dia macam saya kata tadi, dia cuma boleh detect defect dekat permukaan sahaja. Okay, bila defect dekat permukaan, so kita boleh teruskan dengan PT ataupun DP. And then dia only non-porous materials. Okay, yang ini sebab kalau kita nak test kepada permukaan yang poros ni maksudnya dia banyak liang. So bila banyak liang, kalau kita nak test, dia dah jadi tak valid lah sebab nanti memanglah dye tu dia akan menyerap masuk dalam liang walaupun tak ada defect. Okay, sebab tu kita tak boleh apply kepada porous materials. Okay, dia cuma dekat non-porous lah. Okay, dan dia punya cost ni pre-cleaning required. Macam saya kata sebelum kita mulakan apa-apa test untuk DP ataupun PT, kita kena bersihkan dulu dari apa-apa benda asing. Okay, seterusnya pre-cleaning tu sebelum testing dan post-cleaning ni adalah selepas testing. Okay, ada soalan ke? Ada soalan ke setakat ni? Okay, tak ada, saya teruskan And then dia melibatkan chemical handling and disposal. Lepas tu surface finish and roughness affects inspection. So mungkin kalau surface finish ni contohnya kita buat coating yang agak tebal, contohnya dekat pipe dia agak tebal buat coating, so maybe it's agak susah lah untuk detect dia punya defects tu, okay. Okay, next method adalah magnetic particle testing. So daripada dia punya nama pun awak dah dapat agak, kita perlu gunakan kuasa magnet lah, MPT. Okay, so the basic principle ni kita gunakan phenomena of magnet. Okay, basically magnetic bus dia ada dua kutub iaitu utara dan selatan. So awak bayangkan kalau awak taburkan serbuk besi, so dia akan spread on bar kan. Dia akan spread on bar dan dia akan accumulated at the pole area only. Dia hanya berkumpul pada tempat kutub utara dan selatan itulah pole north and south tu. So itu dia punya basic principle of MPT. Okay, so ini dia punya steps secara simple dia lah. Okay, so the test material is magnetized to create poles. Okay, kalau nampak yang ini kita nak magnetize dia punya besi ni. Okay, so dia akan letak yang ni. Okay, dia hasilkan elektromagnetik semua, akan ada flux and then akan ada poles. Bila dah ada poles, okay, yang awak nampak warna hijau ni dia adalah cecair. Dia dalam ni cecair ni sebenarnya mengandungi iron powder. So dia akan letaklah cecair kat sini tapi rasanya selepas dia magnetize ni maybe sebelum kita letak iron powder tu saya lupa nak cakap you have to calibrate. Macam mana nak calibrate tu? Awak akan test tengok boleh tak benda ni, alat ni dia angkat besi tu seberat 4 kg, 4.5 kg. Kalau dia berupaya angkat, maksud dia dah cukup magnetize lah tu. Okay, boleh faham Itu cara dia calibrate. Sebab kadang-kadang benda yang kita nak test tu, dia tak adalah fully magnetize, ferromagnetic punya material. Kadang-kadang dia adalah komposit, ada campuran juga dengan yang bukan ferromagnetic kan.
So kita tak tahu berapa percentage kandungan ferromagnetik tu. So kita akan buat calibration. Kalau masa kita magnetize and then kita angkat guna magnet, benda tu boleh terangkat kalau berbanding 4.5 kg macam tu dia boleh terangkat. So dia dah cukup termagnetize lah. Tapi kalau dia tak terangkat, so maksudnya dia tak cukup lah. Maknanya awak tak boleh teruskan dengan MPT, dia tak sesuai. Itu adalah salah satu kelemahan MPT. Dia terhad hanya kepada ferromagnetic material. Okay, so selepas magnetize this one dekat area yang kita nak inspect tu, kita akan letak cecair ni yang mengandungi iron powder. So dia akan spread on the magnetized tested material. Kalau ada crack, jadi dekat crack ni dia akan ada pole lah. So bila ada pole, jadi iron powder tu dia akan berkumpul lah kat sekitar cracks. Contoh kat sini adalah crack. Okay. So dekat situlah macam mana dia detect adanya defect. Okay, yang bagusnya MPT ni dia bukan sahaja dapat detect defect pada permukaan. Okay, kalau tengok pada gambar Raja ni dengan yang ini menunjukkan crack pada permukaan kat surface. So awak boleh terus nampak dan awak boleh nampak mungkin magnetic particle tu dia akan berkumpul kat situ. Tapi magnetic particle ni dia boleh juga detect defect pada subsurface, tapi dia limited. The optimum depth yang dia boleh inspect adalah between 2 to 3 mm. Itu optimum lah. Sebenarnya dia boleh reach lagi, maximum depth is about 6 mm, tapi it cannot promising the good result. Okay, furthermore yang saya dapat tahu, MPT ni sebenarnya sangat jarang digunakan dekat site dekat Malaysia ni lah. Mungkin sebab dia terhad lah, macam dia punya material tu terhad kepada ferromagnetic sahaja. Dan juga dia agak messy sebab melibatkan iron powder semua tu kan. So boleh dikatakan hampir tak ada orang yang guna method ni untuk buat inspection. Okay. So the benefit ni dia adalah quick and uncomplicated, then the immediate indications, and then the show surface and near surface defects macam saya cakap tadi. Dia boleh detect defect pada permukaan dan juga subsurface tapi hanya kedalaman 2 hingga 3 mm. Dan dia murah berbanding RT. RT ni adalah radiographic testing. And then dia tak perlukan pre-cleaning untuk sebelum mula apa-apa test, dia tak perlukan pre-cleaning lah. Macam tadi kalau buat DP, kita kena bersihkan dulu permukaan. And then dia boleh melibatkan large ataupun small objects. And then dia punya limitations tu macam saya cakap tadi, dia terhad kepada ferromagnetic material sahaja. Okay, ferromagnetic material ni maksudnya dia materials yang dia attract to magnet. Okay. And then dia messy. Macam saya kata dia melibatkan powder of iron kan. So bila kita taburkan tu dia nampak messy lah kat situ. Lepas tu dia mostly require electricity sebab kita nak magnetize tu kita perlukan electricity punya energy. And then not function on thick coating. Okay, kalau coating tu pun tebal sangat, dia tak boleh nak function. Okay, sometimes not clear either the magnetic field is strong or not. Okay, sebab tu tadi yang bawah ni limitation dia sometimes dia tak jelas sama ada magnetic field tu dia strong ataupun tidak. Sebab tu tadi kita kena buat yang calibration yang first tu yang kita kena angkat berat 4.5 kg tu. Okay, so kalau saya laju sangat, bagi tahu mungkin sebab tak perasan kadang-kadang nak cakap laju kan. Okay, seterusnya untuk teknik seterusnya kita ada radiographic testing ataupun RT. Okay, RT ni dia quite famous juga dekat industri. Then yang RT ni biasanya kita gunakan two types of radiation sources iaitu X-ray dan juga gamma ray. Sebab apa kita pilih these two types of radiation? Sebab dia mempunyai high intensity, dia boleh penetrate ataupun dia boleh meresap masuk ke apa-apa material pun at any thickness. Berapa tebal pun dia boleh tembus lah. Okay, sebab tu kita pilih X-ray ataupun gamma ray. Tapi yang banyak industri guna ni biasanya gamma ray dan isotop yang diorang biasa guna adalah selenium dan juga cobalt. Kerana selenium ni biasanya yang diorang guna selenium sebab dia akan bagi good quality pada filem radiografi tu nanti, pada result ni dia akan bagi good quality lah.
walaupun dia punya kadar penetrate tu tak sebaik cobalt. Sebab cobalt ni dia punya kadar penetrate tu lagi baik berbanding selenium. Tapi dia punya kualiti dekat filem radiografi tu nanti tak sebaik seperti yang kalau kita guna selenium tadi tu. Okay, so dia punya basic konsep tu, okay, macam awak nampak kat gambar rajah ni. So this is the radiation source. Okay, kita akan letak kita punya tested material tu dekat tengah-tengah between radiation source dan bawah dia adalah dia punya filem. Okay, dia punya filem, radiografi filem. Okay, so bila awak pancarkan sinaran radiograf sinaran tu, okay, radiation sources tu. Okay, so dekat radiografi filem ni dia ada satu material yang boleh menyerap. Okay, dia menyerap. Okay, kalau tak ada apa-apa defect pada kita punya tested material ni, so dia punya filem kat bawah ni dia akan evenly get dark. So macam dia punya hitam tu sama rata je. Dia tak ada warna yang berlainan pun. Sebab dia punya density ataupun ketumpatan of the object tu semua sama kat semua tempat. Tapi kalau ada defect, okay, ada defect contoh kat sini. So kat sini dia akan jadi kurang tumpat, less dense. Bila dia kurang tumpat, jadi radiation source ni dia akan diserap lebih banyak dekat kawasan ini. So kalau ada crack dekat kawasan ini, so kawasan ini dia akan jadi lebih gelap berbanding tempat-tempat yang lain. Okay, so tu adalah basic concept of RT. Okay, so dekat sini saya ada nak share satu video lah. Okay, sikit mungkin boleh tengok. In this media, you will learn about the radiography testing of well works. Radiography technique is used to determine internal flows in ferrous, non-ferrous metals and other materials. Used to test the well works. Here, the component is exposed to short wavelength radiations in the form of X-rays, where wavelength is less than 0.001 into 10 to the power of -8 centimeters to about 40 into 10 to the power of -8 centimeters. Gamma rays, whose wavelength is about 0.005 into 10 to the power of -8 centimeters to 3 into 10 to the power of -8 centimeters from a suitable source, such as NX radio or cobalt-60, can also be used instead of X-rays. Gamma rays, which are produced by radioisotopes such as cobalt-60, can penetrate through specimen and can inspect better thickness than X-rays. Specimen is tested by placing between the source of radiation and film. The film is used as a recording medium in radiography testing. Both sides of the film base are covered by protective coating and emulsion coating. The base is made of polyesters and provide transparent medium. The emulsion is a suspension of silver salts in gelatin. The emulsion coating increases quantity of radiation absorbed. Protective coating is done to safeguard the film externally. Large radiations are passed in defecting areas and the film appears to be darker. The main advantage of radiography test is that it is very much suitable for identifying flaws in thin section. And it is suitable for any type of material. Disadvantage of radiography test is that it is not suitable for detecting defects in thick sections and also in the surface of specimen. And another disadvantage is that it cannot indicate the depth of defect below the surface. Major disadvantage of radiography test is it causes health hazards. Thus, you have learned about radiography testing. Okay, so
tadi dekat dalam video tu dia ada cakap advantage of RT dia hanya boleh inspect pada objek yang tipis kan. Tapi dia tak boleh detect, tak boleh buat inspection pada objek yang tebal. Padahal tadi saya cakap dia boleh digunakan untuk any thickness. Tapi kenapa tak boleh tebal? Okay, walaupun dia boleh penetrate dekat any thickness pun, tapi kalau ada lebih daripada 35 mm, the quality of RT film tu dia akan jadi kurang. Dia dah tak begitu sharpness. So takut nanti apa yang terhasil dekat filem tu dia jadi kabur lah. So punya penilaian pun akan jadi tak tepat. Sebab tu dia tak boleh buat untuk thick punya yang tebal lah, dia hanya boleh buat untuk yang thin sahaja. Okay. Okay, so yang kita tahu yes? Doktor? Yes? Sorry interrupt Doktor, ada satu soalan Okay. dari Nandar Permat. So beliau bertanya bahawa if material thickness bukan sama, example metal plate one end is 1 mm and the other end is 3 mm, will the test result will be different? Okay, dia akan berlainan sebab dia lain ketebalan. Sebab bila lain tebal dia akan jadi berbeza ketumpatan, betul tak? So bila berbeza ketumpatan, kehitaman dekat filem tu pun dia akan jadi berlainan lah. Okay. Dia punya basic konsep tadi kan dia depends kepada dia punya density kan, ketumpatan of the object. Boleh terima jawapan tu? Boleh Doktor, boleh. No problem. Okay. So ada soalan lain lagi? Okay, kalau tak ada saya yes? Ada satu lagi soalan dari Facebook Doktor sebenarnya. Facebook. So Facebook Live, soalan yang ditanya oleh saudara Mek. So beliau tanyakan adakah ROV dikategorikan dalam visual inspection? ROV? RT ni ke? Soalan dia saya rasa dia tanya dekat visual inspection. So dia tanya ROV itu dikategori dalam visual inspection ke tak? Okay, as long as kita boleh nampak dengan mata kasar, so dia boleh dikategorikan sebagai visual inspection lah. Dan as long as dia punya defect yang kita nak test tu, yang spesimen yang kita nak test tu, dia punya defect tu kita boleh nampak dekat permukaan sahaja. Boleh? Okay. Okay, boleh. Okay, thank you. Okay, maybe ada orang yang boleh bagi jawapan yang berbeza dari saya. Kita boleh share sikit kat sini. Okay, kalau tak ada saya boleh teruskan ya. Dah tak ada soalan lain ya? Tak ada Doktor, boleh teruskan. Okay, thank you MC. Okay, so RT ni macam kita tahulah dia gunakan sinaran X-ray, gamma ray which is very dangerous to human body kan. So itu adalah limitation yang sangat-sangat penting kita tahu. Sebab tu kalau sesuatu site ni dia nak buat RT, so biasanya dia akan buat sewaktu malam. Sebab bila waktu malam tak ada ramai orang yang bekerja dekat site, so site tu akan kosong. Kalau ada pun dia akan suruh yang tak berkenaan tu untuk keluar daripada site dalam berapa radius yang ditetapkan lah. So dia depends kepada what type of radiation yang akan digunakan. Okay, hanya personal person sahaja yang dibenarkan untuk berada berdekatan dengan tempat tested tu, tapi dia akan pakai safety lah of course. Okay, dia akan pakai suit untuk radiografi tu, dia akan pakai safety kat situ. And then tapi orang yang buat testing RT ni dekat site, dia akan bila dah siap, dia sendiri tak akan analyze of the result tu. Result yang filem tu dia akan bawa ke satu bilik, dia panggil bilik gelap, dan orang lain yang akan analyze dia punya defect. So ni adalah dua set yang berbeza. RT untuk buat dekat site dia akan ada set lain, yang untuk interpret tu pun dia akan ada set lain. Okay, so another limitation untuk RT ni tadi juga, kita boleh measure dia punya defect. Tapi macam awak boleh bayangkan pun, kita cuma dekat filem tu dia cuma depict 2D punya gambar. So bila 2D,
kita cuma boleh ukur panjang dan lebar sesuatu defect. Tapi kita tak tahu what is the depth of the defect. Okay, so kita tak tahu. So itu adalah lagi dia punya kelemahan. Okay. Dan biasanya RT ni kita gunakan bila contohnya kalau klien tu mula-mula dah buat method lain untuk NDT and then dah dapat result, dia tak puas hati, tak nak, nak buat RT. So biasanya RT ni dia lebih kepada nak verify the result yang kita dapat daripada previous method yang kita dah gunakan. Okay, so benefit dia pula, it is able to inspect or testing entire depth of the object. Macam saya kata tadi, dia boleh inspect entire depth. Dan selain daripada RT, dia juga dipanggil volumetric NDT method disebabkan itulah. Okay, since the entire volume of the test object can be tested. Okay, usually used to inspect internal structure, detect both surface and subsurface. So RT ni berbanding dengan DP dan juga MPT. MPT tadi boleh juga subsurface kan, tapi sangat sikit lah, 2 to 3 mm only. Tapi kalau RT ni, dia boleh masuk lagi dalam lah. Okay, tadi macam saya cakap, maksimum yang dia boleh capai is 35 mm. Kalau more than 35, dia mungkin akan bagi juga result, tapi dia tak begitu sharp. Okay, dia tak begitu sharp. Okay, then the measured dimensions, length and width only. And then the frequently used acceptance criteria for radiographic testing, biasanya dia akan rujuk ASME 5 ataupun AWS D1.1. Okay, saya tak pernah dengar AWS tapi ASME 5 saya pernah tengok. So kalau awak tengok situ, walaupun nanti orang yang buat interpretation of the result tu, dia akan rujuk kepada ASME 5 tu. Dia akan tengok dia punya acceptance criteria. Kadang-kadang memang ada defect, tapi defect tu mungkin boleh diterima. Maksudnya defect ni tak berbahaya lah. So dia still within the range, so boleh diterima. Tapi kadang-kadang ada defect, dia dah outside of the range, so tak boleh. Kena buat macam penambahbaikan ke dekat structure tu. Kalau tak, nanti akan jadi benda yang lagi teruk berlaku lah. Okay. Okay, the last one yang saya akan terangkan adalah tentang ultrasonic testing ataupun UT singkatan dia. Okay, UT ni most frequently used frequency. Kita gunakan frequency lah. Dia punya frequency tu between 1 to 5 MHz yang biasanya digunakan. Okay, biasanya 2 MHz tu kalau melibatkan 40 ketebalan 40 mm dan ke atas, dan 4 MHz kalau melibatkan ketebalan 40 mm dan ke bawah. So UT ni pun dia agak famous juga digunakan. Okay, dan ada two types of UT. Yang first adalah UT thickness measurement ataupun UTTM, dan satu lagi adalah UT flow detector, UTFD. Okay, the most common ultrasonic testing method is the pulse echo. Okay, pulse echo ni dia macam echo lah, dia berbalik kan. Okay, pulse yang berbalik. Okay, so dia punya basic konsep tu, kalau tengok dekat gambar rajah ni, kita ada satu mesin, UT machine. Okay, and then ada satu kabel yang connect with the angle probe. Okay, yang ini kalau dia kata angle probe, so dia cakap tentang UTFD lah, iaitu flow detector. Biasanya UT thickness ni, thickness measurement adalah untuk thickness measurement sajalah. Dia boleh detect flow juga, tapi untuk lebih kepada thickness measurement dia tak ada angle. Biasanya dia adalah 0 degree. Okay, kalau angle probe ni dia ada angle, angle yang ada commercial biasanya adalah 45 degrees, 70 degrees, okay, yang saya ingat lah. And then, okay, dia punya konsep tu, ini adalah dia guna piezoelectrics. Okay, sekejap ya. Dia punya konsep tu dia ada transducer kat sini. So ini dia akan bagi electric current, bila dia masuk sini dia akan tukar kepada mechanical energy, iaitu dia punya wave. Wave ni akan masuk sini dan dia akan ke sini, bila dapat detect ada flow, dia akan patah balik, dia balik ke sini, dan daripada wave dia akan tukar balik kepada electrical, dan dia akan appear dia punya bacaan kat sini. Dia akan keluarlah dia punya bacaan kat sini. Bukan bacaan, dia macam graph lah. Kita tengok peak dia. So biasa yang first ni dia adalah apa orang kata initial pass ni kita tak tengok. Kita akan tengok yang second punya. So yang second tu lah yang dapat detect adakah defect tu ada ke tak ada. Okay, yang ini memang perlukan pengalaman untuk kita analyse the defect lah.
Okay, bagusnya UT ni, kalau RT tadi, kita cuma boleh measure dia punya ukuran defect tu panjang dan lebar sahaja sebab dia adalah 2D punya, daripada filem tu kita cuma boleh tengok 2D. Tapi kita tak tahu what is the depth. Okay, kebaikan UT ni pula, okay, selain daripada, kita memang boleh measure dia punya defect, dimension tu very thorough, very sangat-sangat teliti. Awak boleh tahu dia punya kedalaman daripada surface ni berapa dia punya height, berapa dia punya type of flow apa. Okay, dia sangat detail lah. So itu kebaikan UT dia. So macam saya cakap tadi, dia punya signal, dia punya signal tu first ni dia panggil initial signal, kita tak tengok ini, biasanya kita tengok yang kedua ni, dia punya track echo ni. Okay, so kita akan tengok kat sini. Cara kita nak tengok kat sini punya point, ada banyak method yang dipanggil. Okay, yang ini kalau nak belajar lebih detail, kena ambil cert dia lah. And then, itu penerangan ringkas tentang UT. Okay, macam saya cakap tadi, dekat probe tu ada piezoelectric material. Piezoelectric material ni dia akan convert electrical energy in voltage kepada sound energy, which is the mechanical energy, dan juga vice versa. Okay, maksudnya masa mula-mula tu dia akan bagi electrical kepada probe, and then probe tu dia akan tukar kepada wave. Wave tu akan masuk ke dalam material. Kalau ada defect, dia akan mantul kat defect tu. Dia akan patah balik pergi kat probe, probe akan tukar balik kepada voltage dan dia akan appear dekat screen dia punya signal macam mana. So that is the basic concept lah macam mana UT tu berfungsi. Okay. Doktor, ada soalan boleh? Okay. Saya Rais dari FTK. Saya nak tanya soalan lah pasal previous slide. Kau tengok balik dia punya frekuensi 4 MHz tadi kan? Okay, sekejap Okay. So most frequently used frequency adalah 1 hingga 5 MHz. In example 2 MHz ialah untuk 40 nm and above. B1 for 4 MHz untuk 40 nm dan below. Maksudnya 40 nm dan below ni 0 hingga 40 ke ataupun 40 ke bawah? Ke atau 40 ni above ni 40 hingga nilai yang besar? Kalau kosong tu tak ada apa-apa lah kan, tak ada ketebalan. So dia 40 ke bawah lah. Biasanya dia melibatkan tin punya plate ke, tin punya pipe ke, bolehlah pakai 4 MHz. Kalau lebih dari Space ambil 4 MHz. Kalau tebal ambil 2 MHz. Betul macam tu. Biasanya macam tu lah. Itu yang normal practice yang biasanya digunakan lah. Dia depend pada dia punya transducer ke, dia punya probe tu ke ataupun dia punya UT sendiri Tengok dekat probe tu, dia akan ada dia punya spek. Dia akan letak berapa megahertz kat situ. Oh, so kalau kata transducer tu bagi tahu 4 MHz, dia memang untuk plate nipis-nipis lah Biasa macam tu. Okay, macam saya sendiri pernah buat, kalau sebelum kita, dia punya, bila kita dah siap buat inspection UT ni, dia akan ada satu borang report tau. Okay, dekat borang report ni, dekat first page dia, dia akan suruh tulis spek setiap probe yang terlibat. Okay, so dia akan suruh tulis, dekat probe tu sendiri dia akan tulis berapa megahertz, berapa frekuensi yang digunakan. So dekat situ kita dah tahu. Okay, macam tu lah. So kita tak tentukan, kita tak boleh set frekuensi tu kat mana-mana. Dia memang dah tertulis dekat probe tu, berapa hertz yang ada kat situ. Yang kita boleh control hanyalah dia punya amplitude. Kalau kadang-kadang kita scan kan, nanti dia punya signal akan naik. Tapi mungkin dia punya signal tu rendah daripada DAC curve. Okay, kalau DAC curve ni dia punya signal rendah daripada DAC curve, kita tak akan consider tu as a defect. Sebab mungkin dia sangat kecil ukuran dia. So kita akan abaikan dia, tapi kadang-kadang kita kena consider juga. Okay, bila kita nak naikkan signal tu, that's why kita kena control dia punya amplitude. Kita akan naikkan ke dia punya, saya tak ingat dah nama dia kan. Kita akan naikkan sebab kita nak naikkan dia punya signal ni. Ada certain case kita kena naikkan signal. Okay? Boleh? Ada tak saya menjawab soalan awak? Tak apa. Nanti saya usia lagi. Cuma saya tak faham yang tadi tu. Tak apa. So maknanya kalau saya nak plate tebal, saya kena pakai yang transducer 2 MHz. Kalau nak plate nipis, 4 MHz. So kena beli dua transducer ke macam mana? Biasanya dekat, ya saya selalu guna ada 4 MHz pun.
yang Yang doktor selalu selalu guna gunakan. 4 MHz lah. Yang selalu gunakan 4 MHz. Dia tahu brand apa tak selalu guna tu? Okay, yang saya pernah guna brand USM. Brand USM Dia macam sekali lah satu package lah tu. Dia ada dia punya machine, okay, dia ada machine. Sorry. Okay, dia ada machine ni, dia akan ada probe, dia akan ada calibration block semua. So, itu satu set USM lah. Dia ada juga brand lain. USM ni memang selalu digunakan dekat training school lah. Contoh TWI, dekat SIRIM ke, dia memang selalu guna tu. Dekat industri pun ada guna juga, tapi mungkin dia orang ada brand yang lain lagi orang kata tip top lah, sebab dia depends pada kemampuan kita lah, kita mampu nak beli harga berapa kan. Okay, and then lagi satu, kalau kita guna brand yang USM ni pun saya diberitahu daripada pihak industri juga, dia akan bagi sharp result jugalah, iaitu bacaan echo ni, bacaan signal ni dia akan tepat lah, lebih kurang tepat. Okay, boleh? Okay, terima kasih banyak doktor. Okay, sama. Okay, seterusnya. Kalau untuk kita nak scan, biasanya yang UT ni kita scan untuk tengok pada HAZ ataupun heat affected zone ni ataupun dekat bahagian welding ni. Okay, this one adalah dia punya root gap. Okay, ni adalah bentuk welding lah, biasanya macam ni. Yang ni dekat yang diapit oleh tepi-tepi ni dipanggil parent material. Okay. So kalau kita nak detect defect pada kawasan welding ni, okay, so biasanya kita akan gunakan angle probe. Okay, angle probe. Sebab tu awak nampak dia ada angle kat sini. Sebab kalau kita nak guna thickness measurement tu, biasanya kita cuma, okay, dia punya gambar rajah macam ini. Okay, ni contoh thickness measurement lah. Kalau awak nampak dia tak ada apa-apa angle pun, dia straight ke bawah dan dia naik balik. Dia straight ke bawah dan naik balik. Kalau sini tak ada defect, so dia terus, kalau tebal dia adalah 25mm, so dia akan bagi bacaan 25mm. Tapi kalau tiba-tiba ada defect, ada flaw kat sini, so dia akan naik mungkin 10mm, dia akan naik balik. Nanti dekat sini dia akan appear lah, kita kena baca dia punya tebal tu jadi 10mm je. So awak dapat detect, oh kat sini ada defect. So itu adalah UTTM lah, thickness measurement. Okay, kalau untuk melibatkan angle probe ni dia lebih complicated sikit lah berbanding thickness measurement tu. So ada sikit calculation kat sini. Okay, kalau nampak kita ada setengah skip ST. So setengah skip ST ni dia punya ukuran SD ni adalah surface distance. Okay, dia punya ukuran adalah daripada ini adalah cap. Okay, cap of the welding. Kita akan bagi dua. Kalau dia punya ukuran tu adalah dalam 20mm, so kita bagi dua, dia adalah 10 lah kan. Okay, so kita bagi dua. Okay, and nanti saya akan cakap kenapa kita kena bahagi dua dekat cap ni. And then dia punya jarak untuk half skip ST ni daripada tengah-tengah ni sehingga dekat probe nanti akan ada index point. So dia ada index point dekat sini. Okay, so half skip SD ni adalah daripada index point ni kepada tengah-tengah cap. So awak akan buat dia punya scanning. Okay, mula-mula kita akan buat root scanning. Okay, guna half skip surface distance. Okay, biasanya kita buat root. Masuk root ni kalau awak tengok anak panah dia cuma dekat bahagian bawah. So itu menunjukkan adalah root scanning lah. Okay, and then dia punya formula pun adalah RG, root gap. Okay, kalau ni 2mm, 2mm lah kat sini. Okay, and then dia cara nak scanning tu, okay, ni pandangan daripada tepi kan. Okay, kalau pandangan daripada atas, contohnya macam ni lah. Okay, maaf kalau lukisan saya teruk. So ni adalah, ni tegak sebenarnya. Okay, ni adalah kawasan welding tadi, ni dari atas kan. So kita akan bahagi dua macam ni. So kalau half skip distance tu, dia punya jarak, okay, contohnya kat sini lah. Okay, so kalau orang yang amatur ataupun tengah training, dia akan letak satu getah lah kat sini supaya sebagai menandakan kita buat root scanning. Okay, tapi kalau orang tu dah expert, dia tak payah letak lah, dia dah tahu kat mana. Okay, so saya akan gerakkan saya punya probe tu secara pergerakan transverse. Okay, dia akan macam ni, kita akan scan macam ni. Sepanjang dia, sepanjang. Okay, scan. Okay, then kenapa kita bahagi dua macam ni? Okay, kalau
defect tu berada dekat sebelah sini, okay. So saya akan tandakan dia dekat sebelah sini dahulu. Sebab tu kita kena bagi dulu lah, lagi senang kita nak detect. Kalau dia ada dekat sebelah sini, so saya boleh simpitan di sebelah sini. Okay, then mula awak akan buat dululah secara overall kan. Bila signal naik, okay, awak tanda dulu dekat sini. Tanda, lepas tu teruskan scanning, teruskan. Ada lagi, okay. Okay, tanda pula, kadang dia dekat tengah, okay, kat tengah. Lepas tu teruskan lagi, scanning. Okay, ni sebelah sini. Dan sebelah sini awak buat sebelah sini pula. Sama, awak akan ulang balik. Buat macam ni sampai habis. Okay, kalau logiknya, okay, kalau sampel dia besar macam ni, kalau kita jumpa 2-3 floor tu, dia logik lah. Tapi 0.45 tu, tu dah tak logik sangat. Okay. Dia tengok pada ukuran dimension of the plate ke ataupun pipe tu juga. Kalau pipe kecil tu jumpa floor banyak tu, memang agak tak logik. Sebab pipe ni yang susahnya, dia banyak pantulan, dia banyak echo. So memang pipe tu dia agak mencabar kita nak baca dia punya signal. Okay, so cara nak guna ni pula, okay, T is for thickness. Okay, theta ni pula, okay, biasanya kalau untuk root scanning ni, yang saya guna kalau, okay, kita boleh guna je 60 degree ataupun yang biasa saya guna is 70. Tapi 70 ni biasanya bagus untuk full skip SD lah. So kalau contohnya lah kita guna theta is equal to 70 kan, okay, theta is 70 and then dia punya thickness is contoh 25. So awak just masukkan kat sini, this is 70, this is 25 and then root gap macam saya kata mungkin 2 mm. Okay, so awak akan dapat bacaan dalam mm. Okay, so ini adalah daripada tengah ini kepada index point. Okay, sama juga dengan full skip. Full skip ni biasanya kita nak scan untuk full well body and cap area lah. Okay, dia lebih kepada kalau awak tengok sini kan, dia punya pantulan tu, okay, dekat sini. So sama juga bila awak dah buat root scan tu, awak akan buat full well body scan. So sama juga awak akan buat dia transfer juga, tapi dia akan hampir keseluruhan dekat sini lah. Contoh kan bila awak dah kira guna formula ni, awak akan dapat berapa mm. So awak akan tanda, so awak akan buat transverse lagi, awak buat macam ni. Buat juga sampai habis. Okay, so itu secara asas lah, secara kasar lah macam mana saya boleh terangkan macam mana awak nak scan guna UT ni. Okay, so ada soalan? Okay, tak ada ya? Okay, so saya akan cakap apakah kelebihan kalau kita guna UT. Dia boleh dikatakan fast method, okay, boleh lah. Memang agak cepat juga tapi kita kena buat dia, apa ni orang kata dia panggil apa tu? Calibration juga, okay. Apa-apa pun ultrasonic testing kita kena buat calibration. And then reliable method, maksudnya kita boleh depends pada dia lah untuk kira, untuk measure dia punya flaws. And then high sensitivity, memang sangat sensitif. Kadang-kadang benda tu bukan flaws tapi dia naik juga dia punya signal. So bila signal tu naik walaupun tak ada flaws, awak kena rendahkan dia punya amplitude. So awak kena control kat situ lah. And then great accuracy, great penetrating and good for testing tick section. Okay, so tadi kelemahan RT, dia tak boleh tick kan. Tapi untuk UT kita boleh test dekat tick punya kawasan. Okay. So limitations, data interpretation is difficult. So saya sendiri akui memang agak susah untuk kita interpret data berdasarkan UT punya inspection. Dan macam saya kata dia memang needs experience. Kadang-kadang dekat teori kita boleh belajar, okay, kalau dia banyak peak, okay, peak dia sangat banyak, okay, contohnya kalau peak dia macam ni, ini crack, tapi tak semestinya. Kalau awak buat betul-betul masa scanning tu, tiba-tiba keluar macam ni. Tapi bila kita buat detail scanning, kita macam siasat lebih dalam kan, oh dia bukan crack lah sebenarnya, dia adalah slack ataupun dia ada LOP, lebih kurang macam tu. So kita tak boleh depends kepada our theoretical knowledge. So kita kena sendiri hands on untuk orang kata lebih pandai lah dalam data interpretation ni. So tu one of the limitation, memang difficult. And then rough and irregular surface difficult to inspect. Kalau contohnya pipe kan, dia sangat kasar, awak tak boleh buat sebab mungkin satu kita akan dapat banyak echo. Bila banyak sangat echo nanti awak sendiri yang pening dan awak sendiri akan naik angin. Echo mana aku nak baca ni? Mana satu yang betul defect dia, okay?
So tak boleh dekat kita buat dekat rough surface. Biasanya pipe tu dia kena smooth je lah. And then kalau irregular surface pun maksudnya dia tak rata kan. Okay. Dia tak rata pun kita tak boleh juga. Dia kena rata. Sebab probe tu dia ada shoes kat bahagian bawah permukaan. Okay, contohnya angle probe Okay, angle probe. Okay. Dekat bahagian bawah dia ni ada dia punya shoes. So shoes ni kalau dekat kawasan yang kasar dia akan boleh get wear lah. So tu pun salah satu sebab juga. Okay, lagi couplers are required. Okay, coupler ni saya sekalikan dengan limitation ialah messy. Sebab apa, couplers ni yang masa saya guna biasanya saya guna minyak masak. So kalau first time awak buat, awak akan rasa geli lah sebab berminyak apa semua kan. Tapi sebenarnya lagi banyak coupler yang awak letak, lagi bagus result awak. Cuma memang dia messy dan kalau tak biasa tu geli nak pegang kan. Tapi selain daripada minyak masak, boleh juga guna grease. Orang kata kalau guna grease, bacaan dia lagi bagus. Tapi grease lagi kotor lah dari minyak masak. So itu pun limitation yang terakhir, messy lah saya sekalikan. Itu some of the limitations of UT. Okay, so setakat ni saya dah terangkan tentang 5 teknik of NDT yang conventional method. So ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okay, kalau tak ada MC tak ada dekat Facebook ke? Okay, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Farid Firdaus. Okay. Saya ada 2 soalan doktor. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan setup untuk kalau nak buat bilik LET bagi visual inspection dan juga direct penetration testing kan. So apakah ideal requirement lah untuk yang diperlukan bagi setup 2 bilik ni dari segi lighting, dari segi keluasan, dari segi penyimpanan dan juga dari segi penggunaan. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan method. Okey, conventional method NDT yang dinyatakan tadi tu, yang mana lebih demand di industri? Antara? Itu je. Antara 5 tu ke? Ya, yang conventional method tadi tu lah. Okey, antara 5. Okey, terima kasih. Okey, first soalan tu tidak, yang first soalan tu tadi apa, ulang balik boleh tak? Sorry, saya terlupa. Ni apakah ideal requirement untuk setup bilik visual dan juga DIPAN? DIPAN dan juga visual inspection only. Betul. Dari segi lighting, dari segi keluasan, dari segi penyimpanan dan juga dari segi penggunaan. Ini untuk storage je ke atau masa buat inspection? Masa buat inspection doktor. Okey, contohnya saya jawab terus sebab saya takut lupa. Okey, untuk visual inspection ni biasanya dia punya keluasan nak buat tu dia depends kepada tempat kita nak buat inspection tu lah. Okey, contohnya macam saya sendiri pernah buat visual inspection guna borescope dan juga saya pernah guna eddy current lah. Okey, tapi tak lama pun, sekejap je. And then saya buat masa tu dekat waterpark. Okay, dia inspect pada bahagian rail untuk kereta api yang dekat World Park, waterpark dia panggil apa? Roller coaster. Dia punya railway dalam landasan tu, dia buat inspection kat situ. Boleh je guna visual punya testing. Kalau lagi terang sebenarnya lagi bagus. Dia punya lighting semua tu kan. Biasanya memang inspection ni kalau visual testing ni bagusnya buat waktu siang lah, and then kalau boleh jangan waktu hujan. Nanti sebab susah lah awak nak ambil gambar ke, kalau guna borescope kena capture image kan, so takut dia akan mempengaruhi lah awak punya image tu. Okay, boleh faham Boleh doktor, boleh. Saya jawab soalan tak? Okay, kalau untuk yang DP ni pula, macam saya kata, dia sangat portable, dia sangat mudah dibawa ke mana. Barang yang macam saya cakap tadi, awak cuma perlu ada macam kain untuk lap, and then kena ada untuk bersihkan permukaan. Developer tu contohnya kena bawa selotip warna putih dan juga dye. So 4 benda ni je awak bawa. So dia punya storage tu pun tak perlukan space yang besar lah. Macam lagi satu pun dia tak boleh buat waktu hujan juga. Okay. Dia kena waktu yang orang kata panas ke, tu memang sesuai sebab kita nak kena biarkan sekejap kan dye tu bagi kering, and then kita akan lap dia balik semua.
So memang cuaca tu memainkan peranan penting juga. Okay, dan saya menjawab tak soalan yang pertama? Okay, jawab Ya, menjawab. Soalan kedua pula. Okay, soalan kedua yang setakat ni yang setahu saya dekat industri yang selalu orang gunakan untuk conventional method, biasanya UT. Okay, bila dia orang dah dapat result UT tu, mungkin ada yang tak puas hati, betul ke macam ni defect dia, betul ke dia dekat sini kan. So biasanya dia orang akan clarify dengan buat RT, radiographic testing. Okay. So dua teknik ni yang biasanya orang selalu guna selain daripada DP lah. Kalau DP ni dekat surface je kan, visual inspection pun dekat surface. Kalau macam saya cakap MPT ni memang sangat jarang orang gunakan. Sangat jarang lah. Okay, boleh? Saya menjawab soalan ke? Betul doktor, betul. Terima kasih ya. Okay, sama-sama. Okay, so ada soalan lain lagi? Okay, kalau tak ada saya teruskan. Okay, so workflow of NDT in industry. Macam mana sebenarnya NDT ni, dia punya workflow lah dekat industri. Okay, mula ada project planning and then kita manufacturing, ada welding kan. And then kita first buat visual inspection. Kita tengok dulu secara kasar, kita punya welding tu elok ke, ada surface crack ke, apa-apa ke, tengok secara visual. And then boleh dipropose untuk NDT lah. Okay, kita akan tengok macam yang dekat gambar ni, dia macam guna UT ni. Okay. And then kita akan tengok result dan kita akan check based on acceptance criteria, kita akan refer standard, contoh ASME 5 ke, okay. After that kita storage of file. Okay, dia sangat simple lah sebenarnya. Mungkin masa testing tu bagi personal tu dia agak susah sikit, dia depends kepada environment. Okay, saya sendiri pernah tengok orang buat dekat kawasan pipe yang sempit. So awak kena menyilit-nyilitkan diri awak dekat kawasan pipe yang sempit tu. So tu one of the challenging lah, okay, dengan kawasan yang panas kadang-kadang. Okay, so memang agak orang kata high risk punya environment. So NDT personal ni dia akan perform test. Dia dapat result dan dia akan buat reporting. Okay, tak semestinya dia akan analyse the result. Kalau dia level 1, dia cuma perlu buat. And then dia akan beri kepada level 2, level 2 will be interpret the result. And then bila dia dah interpret the result, dia akan suggest what is the next step yang perlu dibuat. Biasanya suggestion ni dia akan beri kepada klien ataupun bahagian QC lah. So NDT dia cuma boleh suggest tapi dia tak akan buat apa maintenance yang kena dibuat selepas kita buat NDT tu. Okay. So itu the workflow of NDT in industry. Okay, what is the industries that benefit from NDT? Okay, banyak ni kat sini. Contoh dia, kita ada manufacturing and fabrication. And then oil and gas. Oil and gas sebenarnya paling banyak yang saya nampak lah guna. Aviation pun ada juga. Tapi not all types of NDT sesuai untuk aviation. And then infrastructure. Contohnya macam bangunan ke, jambatan ke, okay. And then power generation, marine. Okay, automotive ni dia tak banyak sangat lah digunakan. Tapi ada jugalah walaupun tak banyak. And then NDT services provider and training. So ni macam institute yang menawarkan cert untuk ambil NDT ni. So inilah antara industri yang that benefit from NDT. Okay, how does NDT benefit others? Okay, first dia protects the environment. Okay, senang contohnya lah yang first kan dia macam mana nak kata NDT ni help protects the environment. Okay, NDT inspections prevent leakage in pipelines that could seep into groundwater. Okay, pipeline ni dia kadang-kadang panjang and then dia exposed to environment. So dia exposed to harsh punya weather kan. Kadang panas, sejuk lah apa semua. So kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam dia punya structure tu adakah elok. Biasanya sesuatu benda tu dia ada dia punya lifetime kan. Okay, so NDT dia boleh buat inspection. Okay, dia boleh buat inspection. Bila kita buat inspection contoh ada banyak karat dan bila karat banyak dia akan boleh menipiskan sesuatu dinding pipe contoh kan. So kalau dinding pipe tu bocor, dia akan keluarkan mungkin cecair yang mungkin akan menyebabkan pencemaran kepada dalam sekitar. Tapi kalau kita buat NDT kita dapat agak dinding ni makin tipis so kena buat maintenance cepat. So NDT boleh inspect benda tu. Secara tak langsung dia boleh protect the environment. Okay, tu first.
Okay, yang kedua, keeps your power running. Okay, entity inspections ensure that power continues flowing into your home or business. Okay, for example, sebelum ni macam contohnya yang saya pernah terlibat dekat Petronas Pengerang. Okay, dia masa tu dah start commissioning part lah. Okay, sekarang ni dah siap lah kan. Then dia ada juga buat inspection entity ni. Okay. Tapi without shut down the plant. So site tu dia supply current. Jadi walaupun masa tu kena buat inspection entity, tapi dia tak perlu shut down sebab entity ni kita tak perlu nak damage the structure or apa kan. So kat situ kita boleh pastikan power elektrik tu sentiasa berjalan je, so dia tak akan mengganggu home ataupun business. Okay, tu yang kedua. Okay, yang ketiga, it can save time and money. Okay, entity inspectors discover defects before they become costly and time-intensive repairs. Okay, awak bayangkan contohnya dekat refineries, itu tempat yang orang kata paling high risk kan. Okay, pada baru ni pun nak berlaku letupan kat Pengerang apa semua tu. Okay, so maybe kalau inspection entity tu sebetul dah pernah buat dan dia dapat detect kan before it happens, before the accident is happen. So kita boleh selamatkan banyak benda lah, kita boleh selamatkan masa, save times, kita boleh save money. Sebab kalau sesuatu accident tu berlaku, contoh dekat refineries, dia akan melibatkan cost yang sangat tinggi for repair, untuk set up, buat balik apa semua tu. Jadi bila kita buat NDT tu at the correct time, so memang dia boleh save time and also money. So that one is the third one. Okay, number 4, they maintains quality standards. Okay, NDT standards ensure procedures are being followed and safety is being maintained by technicians and managers. So walaupun kita buat NDT ni orang kata tak perlukan macam mana cakap tak perlu awak untuk jadi seorang yang profesional. Okay, maksud dia tak perlu belajar masuk U ke apa, tapi walaupun begitu, cert tu yang kita dapat tu, kita refer kepada standard yang diguna pakai seluruh dunia. So dia ada kualiti dia yang tersendiri. Bukannya NDT ni orang buat shot sendiri suka-suka, aku nak inspect, oh ada karat apa, kenapa ada karat, mana kata sebab aku cakap ada karat, tak. So awak ada refer standard, tak ada, so dia maintain quality standard kat situ. And then yang kelima, keeps operations moving. Ini lebih kurang sama macam yang kedua tadi tu kan, keeps your power running. So yang ni keeps operations moving, prevent costly operation shutdown from a failure. So yang ini contohnya yang site yang saya pergi tu, kalau saya dengar sendiri daripada dia punya GM, if we shut down this site for only maybe satu hari pun, dia akan kerugian million. Okay, so kalau kita buat NDT, kita tak perlu nak shut down the site ke apa, so kita boleh save lah dekat situ. And then the last one is supports energy industry. So the support energy industry contohnya oil and gas, pipeline, mining dan seterusnya, yang proses yang rely on NDT lah. Okay. Okay, so how you want to be how you to get the qualification and juga the certification of NDT. Okay, contoh saya tunjuk kat sini adalah ultrasonic testing. Okay, dia ada 3 level. Okay, level 1, level 2, level 3. Okay, memang agak banyak penerangan kat sini dan mungkin awak tak boleh nak baca. Okay, saya minta maaf lah sebab tak terang, tapi saya just simplify it, make it simple. Okay, untuk level 1 ni macam saya cakap, dia lebih kepada awak buat sendiri benda tu, awak buat testing. Okay, dapat result and then awak buat report. Bila dah dapat report, awak akan bagi kepada orang level 2. Okay, level 2 ni dia boleh juga buat dan dia boleh juga interpret the results. Okay, bila dia dah interpret the result, dia akan bagi kepada level 3. So level 3 ni lah dia akan dia ada full responsibility for UT facility and staff. Okay, dia yang akan contohnya dia akan turunkan tantangan ke job dia sendiri ke, in case in future kalau ada apa-apa kemalangan yang berlaku disebabkan salah result of NDT, that personnel yang akan tanggung akibat dia yang level 3 tu. Okay. Tapi so kalau level 3 kena, mungkin dia akan cari yang level 2. Kalau level 2 kena, so dia akan cari level 1 juga. So tu yang ada level-level lah.
Okay, so yang label ni pun dia bukan senang-senang untuk dapatkan label tu lah. Dia selain daripada kena attend course, and then okay, saya akan tunjuk. Nanti saya akan terangkan secara detail nanti. Okay, untuk kat Malaysia ni, kita boleh ambil cert tu dekat Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun JPK untuk bawah skim sijil kemahiran Malaysia. Sebab yang ini dia still comply with ISO 9712. Macam tadi yang dekat awal-awal slide kan, saya kata dia refer pada ASME 5. ASME 5 tu kata tak kisahlah nak ambil kat mana pun asalkan dia ikut ISO 9712. So this one macam SKM contohnya dia dah ikut ISO 9712, so sijil ni boleh diguna pakai worldwide, so boleh pakai satu dunia. Okay, contoh orang ni adalah Jeffrey Benjamin ni, okay, walaupun dia sijil ni dia dapat daripada SKM, daripada JPK, dia pernah juga buat inspection dekat Arab Saudi, dekat yang saya tahu dekat Arab Saudi lah, and then dia bagi tahu semua. So itu bermaksud dia diiktiraf satu dunia lah, as long as you comply with standard ISO 9712. Okay, also recognized by Petronas. Okay, ni sebab kita tahu Petronas is a very big company kan, so kalau Petronas pun boleh terima, okay, insyaAllah yang lain tu boleh terima jugalah. Okay, so ni how to qualify and certify ISO 9712. Okay, saya akan terangkan yang kat tepi ni. Okay, first kita kena attend class. Okay, dalam kelas ni dia akan ada teori dan juga dia ada practical. Okay, dia depends kepada what type of entity yang awak nak ambil, what type of cert yang awak nak ambil. Okay, so biasanya tak lama. Contohnya macam saya ambil level 2 about 1 month lah duration dia, including class and also examination dan juga practical. Okay, lepas awak attend class, okay, maybe class tu about 3 weeks macam tu. And then awak akan attend the examination. So examination ni dia akan melibatkan theoretical dan juga practical. Okay, so theoretical ni awak kena ada passing mark yang agak tinggi lah, more than 70%, something like that. Saya pun dah tak berapa ingat. Dan juga untuk itu merangkumi buat practical dan juga teori. Dia punya markah tu memang kena tinggi. So kalau maybe below than 70, mungkin awak dapat 65 ke apa, so you consider fail lah kat situ. So awak kena repeat balik. Dan untuk repeat dia punya exam tu awak perlukan setahun. Setahun masa bertenang orang kata, baru awak boleh repeat balik. And then dapat result. Okay, bila dapat result awak kata lulus semua. Okay, awak tak adalah terus dapat cert tu, awak still kena under industry experience. Okay, contohnya untuk kalau awak ambil cert level 1, okay, for UT, ET and RT, ET ni adalah FD current awak perlukan lebih kurang 3 bulan untuk industry experience. Kalau MT dan juga PT lebih kurang 1 bulan. Okay, kalau level 2 awak perlu experience selama 9 bulan untuk UT, ET dan RT. Manakala untuk MT dan PT lebih kurang 3 bulan. Okay, kalau level 3 lebih kurang 18 bulan untuk UT, ET dan RT, dan setahun untuk MT dan juga PT. So bila awak dah ada industry experience tu, awak kena buat report lah. Okay, technical report apa semua. Okay, submit to the completed industrial report ataupun logbook with NDT certification kepada NDT training coordinator. Okay, contohnya kalau awak ambil dengan TWI, awak kena submit ke sana lah, dan orang yang personal dari TWI juga yang kena endorse ataupun sahkan awak punya technical report tu. Okay, bila dah lengkap semua tu, barulah awak qualified and certified as NDT personal. Okay, so jelas kat sini? Ada soalan? Okay, saya rasa tak ada. Okay, apakah NDT certifications yang available in Malaysia? Okay, kita yang sekarang ni kita ada SISWIP, okay, TWI tu. Okay, tapi TWI ni walaupun dia ada dekat Malaysia, tapi dia punya set of questions tu dia datang daripada straightly from UK, which is dia punya HQ. Dan nanti bila kita dah siap jawab soalan pun, kita punya buku jawapan tu ataupun set of answer tu dia akan masukkan dalam sampul dan dia akan post back to UK. Maknanya memang orang sana yang akan tanda
So maknanya memang kat Malaysia ni dia cuma arrangekan je, dia arrange kelas, dia ajar buat training dan dia tolong bagikan kertas soalan dan tolong jaga dan dia tolong post balik ke UK. So semua tu diuruskan oleh orang kat UK lah kalau TWI. Okay, kalau JPK Malaysia, okay, kita ada contohnya ada SIRIM, kita ada Nuklear Malaysia pun saya ada juga buat untuk untuk set macam ni. Okay, pun itu memang buat kat Malaysia, semua sekali kat Malaysia. Maksud saya buat kat Malaysia tu soalan pun dari sini, nanti yang akan check tanda semua pun orang sini kat Malaysia lah. Okay, so tak kisah mana, kalau yang ASNT ni dia lain sikit. Okay, ASNT ni biasanya dia often open to abuse. Okay, maksud dia dekat sini, biasanya ni yang saya pernah dengar, biasanya berlaku dekat India. Okay, India ni dia sangat ramai NDT level 3 tapi sebenarnya dia tak ada pengalaman langsung. Bila dia datang contohnya ke Malaysia, dia akan claim I have NDT level 3. Tapi bila kita suruh buat kerja, dia tak tahu sebab sebenarnya dia beli set tu mungkin jalan ke apa kan, lebih kurang macam tu lah. Okay, dia sebab dia tak pergi dekat yang formal punya training. Contohnya dia kerja kat satu company tu dia ada NDT level 3. So level 3 tu dia yang akan train orang tu sampai orang tu dapat level 1 or level 2. And then dia akan tolong certified lah by level 3 daripada company tu. Okay, tapi keburukannya kalau orang yang dapat certified certification ni daripada level 3 yang company tersebut, bila dia berhenti dari company tersebut dan pergi kepada company lain, cert dia tu dah tak valid, dah tak boleh diguna pakai. Senang cerita macam tu lah. Okay, boleh faham? Okay, ada soalan tak? Any question so far? Okay, rasa tak ada kot. Okay. Okay, so biasanya dekat, contoh dekat ITHM ni, saya sendirilah sekarang ni research macam saya kata, NDT ni dia baru nak get famous lah dekat higher learning lah, contohnya dekat ITHM sendiri. Sebelum ni ramai yang tak tahu pasal NDT, macam saya sendiri pun saya dengar pasal NDT in 2018 during my attachment program. So kat situ saya dengar pasal NDT and after that I dig more about NDT, what is NDT, and that's why saya pun cuba buat research pasal NDT. Yang sekarang ni saya sedang buat adalah berkenaan dengan probe design dan juga probe sensitivity lah. Okay, contohnya macam probe sensitivity ni kalau biasanya kita buat inspection ni, okay, saya ambil contoh UT lah kan, okay, sebab masih buat research mengenai UT. Okay, probe dia tu ada dia punya yang cakap shoes tadi tu dia senang wear, dia senang get wear, okay. So research ni sedang berjalan di mana kalau kita buat inspection dekat suhu yang tinggi, so macam mana dengan sensitivity dia. Okay, so biasanya ada masalah sikit lah dekat situ. Okay, so itu antara research yang currently ongoing lah. Okay, okay, so rasanya tu je saya punya sharing knowledge untuk petang ni. Okay, so setakat ni ada tak soalan? Ya, betul, Syukri, terima kasih ya. Memang kalau untuk ASME 5 article 2 ni for viewing of radiographs, dia memang macam general. Okay, biasanya untuk acceptance criteria ni dia akan ditetapkan sendiri oleh klien tu lah, tapi dia akan rujuk kepada certain standard juga. Ferrite. Ini untuk test apa yang tanya ferrite tu? Kema. Okay, as long as ferrite ni kalau dia yang jenis tertarik tu magnetic, awak nak tanya pasal magnetic ke? Oh, nak tanya pasal MPT. Okay, ferrite ni dia adalah one of the composite. Macam saya cakap tadi, composite ni dia ada campuran banyak, lebih daripada satu material lah kan. So bila kita buat calibration yang MPT tu, kalau lepas kita magnetize dan dia boleh diangkat oleh magnetic tu
macam nak cakap seberat yang 4.5 kg tu. So kita boleh guna MPT tu lah. Ferrite ni dia lebih, tak saya composite kot. Cuma saya tak sure dia campuran apa. Okay, boleh ku kema. Okay, ada soalan lain lagi? Check ferrite contents. Okay, tu Faris Firdaus tolong jawab. Okay. Okay, thank you Syukri. Okay, ada yang jawab ini future especially manufacturing field with entity made compulsory before consumer able to use the product. Okay, mungkin maksud dia ni pada masa akan datang lah. Okay, adakah NDT ni akan dijadikan satu kewajipan sebelum pengguna menggunakan sesuatu produk. Okay, yang ini sebenarnya mungkin depends kepada pengeluar. Sebab macam saya cakap tadi, kalau kita nak buat NDT ni sebenarnya dia melibatkan kos yang mungkin tinggi, tapi dia depends kepada method apa yang kita nak pilih. Kalau macam kita pilih method DP, dia kos rendah lah kan. Tapi kalau macam alat tu perlukan guna method NDT yang tinggi, takkan kita nak buat pada semua kan. Ya betul Saiful, dia memang base pada klien. Tengok klien, okay, dia nak apa. Biasanya kalau NDT ni, klien yang akan approach company NDT. Okay, dia kata saya nak buat inspection, apa yang sesuai. So company NDT dia akan cadangkan, okay, kita boleh buat testing NDT yang ini. Tapi bajet apa semua depends pada klien. Kalau klien kata okay aku mampu bayar NDT untuk contohnya RT. Okay, buatlah RT. So dia base pada klien dan juga base kepada environment lah, kesesuaian sesuatu tempat, sesuatu equipment. Okay? Okay, soalan lain lagi? Okay, saya nak familiar with ferrite ni. Mungkin ada orang yang boleh share kat sini terangkan pasal ferrite test ni. Syukri Ismail mungkin boleh tolong sebab saya first time juga dengar ferrite test ni. Assalamualaikum doktor, saya pun tak biasa buat juga tapi just nak sharing. Basically kalau contoh macam kita weld stainless steel, kita tak nak bila kita welding macam panas sangat kan, dia macam lebih kepada konten yang ferrite tu macam doktor cakap lah, dia phase kan. So kita tak nak dia affected dekat HAZ tu. So there's a limit untuk kita measure lah basically the phase tu. So it's not the NDT punya method, it's more to nak tahu the production weld tu acceptable ke tak. I see, okay. Kalau dia macam keras sangat nanti dia akan brittle lah, macam tu lah. Okay, so ferrite is not one of the NDT lah sebab saya pun tak pernah dengar ferrite test. Dia just nak tahu lepas welding tu apa jadi dekat tempat tu. Ya, okay. Okay, terima kasih Syukri minta maaf kepada yang bertanya sebab saya tak sure pasal ferrite test. Okay, jika welder tak pakai elektrod yang mengikut WPS, contoh patut weld photopass pakai dan welder saja satu kamera, adakah ujian ini boleh detect jenis material elektrod? Okay, ujian ni setahu saya dia tak boleh detect jenis material elektrod. Dia cuma boleh detect flow. Okay Adam, so yang ini dia mungkin awak boleh tanya kepada WI code welding inspector. Okay, terima kasih. Okay, soalan lain? Waalaikumsalam. Ada pengalaman guided wave ultrasonic testing, apa beza dengan UT? Okay, saya pun first time dengar guided wave ni. Okay, untuk saya sendiri, saya cuma pernah guna UTTM dan juga UTFD tapi saya tak pernah dengar guided wave ultrasonic testing. Kalau awak ada something yang boleh dikongsi, mungkin awak boleh kongsi kat sini. Muzakir. Dari mana Muzakir? Muzakir boleh cakap tak? Okay, dari THM, fakulti mana? Tak berapa okey. Minta maaf saya pun tak pernah dengar guided wave ni, FKEE. Ada sesiapa pernah dengar tentang guided wave UT? Okey, tak apa. Minta maaf lah ya. Tapi kalau ada sesiapa pernah dengar pasal guided wave UT ni mungkin boleh share sekali lah kat sini. Okay, baru discover. Okay.